Selamat pagi semua. So hari ini kita teruskan dengan bab 2 lagi, iaitu kita akan tengok 2.3 iaitu garis masa zaman batu. So hari ini awak akan pada akhir pembelajaran awak akan menjelaskan tentang garis masa zaman air batu untuk memudahkan awak semua, awak boleh rujuk buku teks boleh rujuk buku teks muka surat 32 33 untuk garis masa zaman air batu, manakala topik seterusnya nanti adalah ciri-ciri zaman air batu. Boleh rujuk ke surah 34 dan 35 buku teks. Okey. Nah, ini buku teks. Siapa yang ada buku teks boleh rujuklah. Okey. So kita terus kepada slide seterusnya. Tengok Okey, kita tengok ini adalah garis masa zaman air batu di mana garis masa seperti mana yang anda pelajari dalam unit sebelum ini Kalau sebelum ini boleh tengok, okey, zaman air batu ini terbahagi kepada 4 tahap ada 4 tahap. Zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Okey, di mana keempat-empat tahap ini adalah yang kita boleh tengok, kita boleh lihat dia dalam tempoh masa. Okey, ada tempoh masa dia. Setiap tahap itu, setiap zaman itu mempunyai tempoh masa lah. So boleh rujuk dekat sini. Kalau Miocene, tempoh masa dia adalah anggaran 23 hingga 5 juta tahun yang lampau. Manakala Pliocene pula adalah antara 5 hingga 2 juta tahun yang lampau. Pliocene dan Holocene adalah antara 2.5 juta hingga 10,000 tahun yang lampau. So hari ini, zaman kita lah. Ini adalah antara, kalau boleh melihat gambar-gambar di sini. Gambar-gambar di sini merupakan gambar-gambar yang menunjukkan tahap-tahap zaman tersebut garis masa bagi zaman air batu di mana di negara kita, bukan negara kita, di dalam dunia sebenarnya, di dunia kita sepatu ketika dahulu mengikut sejarah negara bumi ini diliputi oleh ais sebab itulah dia dikenali sebagai zaman air batu. Ais lah kalau erti kata lain dalam kita punya pemikiran adalah air batu. Kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, yang ini pula merupakan garis masa zaman air batu di mana pada masa itu ahli paleontologi telah mengkaji sejarah bumi dan berpendapat, ahli paleontologi ini berpendapat dia bagi pendapat bahawa hidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun yang dahululah. Ini adalah antara hidupan-hidupan bumi yang ada pada ketika itu Masa ni kita belum wujud lagi lah. Masa ni awak pun belum lahir, saya pun belum lahir, maybe keluarga kita belum lahir. Okay, ini adalah zaman dulu lah. Di mana ini adalah antara hidupan-hidupan bumi pada masa itu. Yang ada di muka bumi pada masa itu di mana kepelbagaian spesies binatang adalah berkait rapat dengan perubahan iklim. Sampai hari inilah kita punya spesies binatang dia adalah berkait dengan perubahan iklim dunia lah, iklim bumi dan peringkat zaman yang dilalui Jika kita tengok berdasarkan garis masa di bawah dapat dilihat perkembangan dan evolusi hidupan dan binatang mengikut perkembangan tempoh masa. So boleh rujuk di sini dan juga boleh rujuk dalam buku teks muka surat 32 Ini adalah antara hidupan-hidupan yang ada pada 545 juta tahun yang lampau lah Kalau 500 juta ini bentuk hidupan dia, spesies binatang yang ada, spesies hidupan yang hidup pada masa itu adalah Trilobite Europe. Yang ni sebut, awak kena belajar menyebutlah. Okey, Eurypterid. Okey. Itu adalah antara hidupan yang wujud semasa pada tahun 500 juta yang lampau lah dan kewujudan mereka adalah, kehidupan ini adalah mengikut garis masa. Awak tengok daripada bentuk yang kecil macam hama, macam bentuk hama sebab macam bentuk yang berenang. Awak tengok kebanyakan yang 500 juta tahun yang lampau dia banyak bentuk yang berenang, bukan daratan sebab kita dilitupi oleh air batu. Okey, sehinggalah hari ini iaitu 12 juta yang lampau kita boleh tengok antara binatang yang ada adalah Diatrima. Okey, yang paling last yang boleh tengok. Selain itu juga boleh tengok apa gajah ke kalau tak silap saya. Bukan gajah, apa nama yang mammoth.
Pernah tengok kartun mamut? Itu adalah antara spesies hidupan air batu lah pada ketika dahulu. Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey, so kita tengok apa aplikasi kebat dan elemen K yang kita akan belajar hari ini, iaitu menjaga alam sekitar merupakan nilai dan sikap yang perlu diamalkan oleh masyarakat lah. So, kita bahaskan yang ini. Ini adalah elemen kewarganegaraan dan nilai sivik yang perlu kita belajar. So, yang ini awak boleh hantar melalui WhatsApp sahaja kepada saya. Apa pendapat awak tentang cara menjaga alam sekitar ini? Perlukah kita menjaga alam sekitar? So, awak kena bahaslah. Awak perlu ke tidak menjaga alam sekitar? So, boleh sama ada awak hantar video dengan kami, dengan cikgu, ataupun awak boleh menghantar melalui WhatsApp ataupun menulislah snap dan hantar kepada kami untuk menjawab soalan inilah. Soalan untuk awak bahaskan. Perlu ke tidak kita ini mengamalkan sikap menjaga alam sekitar? Okey, sekarang kita tengok slide seterusnya. Okay. Yang ini adalah aplikasi kebat yang boleh kita nampak Cak Naminda. Iklim mempengaruhi kehidupan manusia. Berikan pandangan anda. Okay. Betul ke tidak? Adakah iklim ini mempengaruhi kehidupan manusia hari ini? Tahu iklim kan? Okay. Adakah iklim sekarang ini dia mempengaruhi kehidupan kita? Yang ini awak bagi pandangan. Sama juga sama ada awak bagi video ke, awak bagi TikTok ke, awak bagi keratan tulisan tangan dan snap pun boleh. Awak boleh bagi kepada cikgu awak. Okey. Sekarang kita tengok topik yang seterusnya 2.4 dalam bab yang sama lagi. Okey, yang ini adalah ciri 24 iaitu ciri-ciri zaman air batu akhir. So, garis masa zaman air batu ni banyak ada yang tadi awak belajar, kita ada Miocene, Pliocene, Pleistocene dan juga Holocene. Di mana Holocene ini adalah antara zaman air batu yang terakhir di mana di sini nanti awak boleh tengok So hari ini kita akan tengok apa pada akhir pembelajaran kita apa yang kita akan dapat, iaitu menjelaskan tentang ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, kita tengok. Ini adalah ciri-ciri zaman air batu akhir sampailah hari ini Kalau kita tidak menjaga alam sekitar, apa berlaku kepada bumi kita? So kita akan belajar. Okey, kita tengok ciri-ciri zaman air batu akhir sekarang adalah bumi sekarang mengalami cuaca panas bermula 8,500 tahun dahulu. Memang dah ada cuaca panas lah di mana suhu dunia telah meningkat dan menyebabkan berlakunya kecairan air batu. So air batu itu cair lah. Okey, di mana bila proses kecairan ini dinamakan sebagai pengglasiran yang memberikan kesan besar terhadap rupa bentuk fizikal bumi. Kalau sebelum ini memang dilitupi oleh batu ais, tapi disebabkan oleh pencairan pengglasiran itu tadi, maka bentuk muka bumi kita menjadi memberi kesan yang sangat nampaklah fizikal dia, macam mana bentuk muka bumi kita. So disebabkan oleh kecairan air batu ini telah menyebabkan paras air laut dunia meningkat. So paras air laut meningkatlah. Kalau sebelum ni bumi ini dia hanya batu ais, dilitupi oleh batu ais. Disebabkan oleh cair, secara automatiknya paras air laut kita banyak, tinggi. Dia meningkat paras air laut, makin dalam lah. Okey, sekarang kita tengok selain itu juga daripada pengglasiran ini juga wujudnya bukit bukau dan kawasan tanah tinggi mulai terbentuk seperti tasik dan pulau. Pulau-pulau lah, tasik dan Okey, adanya tasik dan pulau-pulau lah Tasik dan pulau telah memisahkan di antara haiwan dan juga tumbuhan. Okey, yang ni boleh rujuk muka surat 34-35 lah. Untuk tajuk teks. Okey, kita tengok ciri-ciri zaman air batu akhir pula. Ini adalah antara ciri-ciri dia. Yang pertama sekali kita tengok ciri fizikal bumi terlebih dahulu di mana ciri fizikal bumi yang ni kita guna ikut pusingan jam Okey, ciri fizikal bumi, permukaan air laut telah membeku, sebahagian besar bumi dilitupi salji. Itu adalah pada zaman air batu lah di mana aras laut pada masa itu permukaan air laut dia membeku. Paras laut rendah
pulau telah bersambung dengan tanah besar. Manakala suhu dia juga adalah suhu dunia masih sejuk pada masa itu, di mana kawasan kutub dan kawasan ya, Okey, kawasan kutub pada masa itu dia telah dipenuhi salji lah. Sebahagian besar dia telah dipenuhi salji lah. Okey, di mana binatang-binatang di kawasan tanah pamah yang sejuk terdapatnya badak dan mamut lah. Badak dan mamut ini boleh rujuk ke surat 35. Macam mana rupa mamut. Mamut ni lebih kurang macam gajah lah. Okey, di mana ciri yang ke-6 ada ciri yang ke-5 iaitu tumbuhan. Tumbuhan utama ialah rumput dan pokok renek. Manakala kehidupan manusia pada masa itu, kena ingat manusia memang telah wujud pada masa itu, di mana manusia pada masa itu adalah manusia hidup secara nomad. Tahu nomad? Nomad maksudnya berpindah randah. Dia tak tinggal tetap di kawasan itu, dia berpindah. Kalau tak sesuai lagi tempat itu untuk dijadikan tempat tinggal, mereka akan mencari tempat yang baharu. Itu maksud nomad. Dan juga kehidupan manusia dia lebih kepada aktiviti memburu binatang. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, sebelum kita mengakhiri, kita tengok aplikasi kebat dan elemen K kita hari ini adalah untuk menghubung kait masa lalu, kini dan hadapan penting dalam kehidupan kesejahteraan hidup. Bahaskan. Adakah sebenarnya soalan ini dia nak awak hubung kaitkan. Okey, sama ada hubung kaitkan pada zaman dahulu, pada masa dulu, kini dan masa depan. Dia nak awak cari tiga tempoh masa lah. Dulu, sekarang dan masa depan. Okey, adakah ketiga-tiga masa ini, tempoh masa ini penting dalam kehidupan kita? Okey. Adakah ada kepentingan pada masa kepentingan pada diri kita lah. So boleh bahaskan. Yang ini pun awak boleh tulis secara lisan. Awak boleh buat dalam bentuk tulisan, lisan dan sebagainya lah. Hantar kepada saya dan Cikgu Elka. Kalau Cikgu Elka yang ajar, maka awak hantar dengan Cikgu Elka. Kalau saya yang ajar, maka awak hantar dengan saya. Okey, ada soalan? Okey. Yang ini adalah kebat. Pada pendapat anda, apakah langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah pencemaran alam? Yang ini senang je lah. So, yang ini pun awak kena tulis ataupun awak boleh video kan bagi kepada saya ataupun Cikgu Elka lah untuk menjawab persoalan ini. Tapi kalau saya prefer awak TikTokkan dia lah supaya nampak menarik. Okey. Kalau ada soalan boleh through WhatsApp terus Okay, kalau tak faham juga apa yang saya ajar, so awak boleh terus bertanya. Okay, sebarang pertanyaan awak boleh WhatsApp terus kepada cikgu awak. Okay, sekian, terima kasih.